Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak Sedikit Sama di Lidah. Banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki barulah barakah. So, sekiranya anda mengalami sebarang kompilasi penyakit yang ada dalam badan, so jangan lupa, jangan berlengan-lengan lagi, segeralah mendapatkan rawatan dan berjumpa dengan pakar perubatan kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. So hari ini Mak meronda, Mak ke Parit Jawa, tetapi Mak melalui jalan Bukit Muar Air Manis sepanjang daripada jalan besar Jalan Bakri menuju ke Penjara hampir 11.7 km. So menyusuri jalan ni agak tenang dan damai, tiada sangat kenderaan yang melalui jalan ni sempena musim perayaan. Inilah merupakan antara jalan yang selalu Mak gunakan untuk menuju ke satu destinasi khususnya di Pekan Parit Jawa untuk membeli ikan-ikan segar. So kita layan jalan ini, tetapi jalan ni Mak ambil shoot daripada Parit Jawa Bukit Muar ke menembusi Jalan Bakri. Ini dia. Ini sekarang sudah pun sampai, ini adalah pekan kecil Bukit Muar. Pekan kecil Bukit Muar. You all abaikan bayangan-bayangan terdapat di atas dashboard Mak ni lah. Macam-macam ada. Ini adalah pekan kecil Bukit Muar. Pekan ni tak besar mana, tapi adalah kedai-kedai runcit dan juga kedai membagi motosikal dan juga basikal. Dan di hadapan ni adalah seleko ni seleko agak tajam so kena berhati-hatilah. Kita bumbung belok tu dia kata tertulis sempang ke Parit Usup 500 meter di hadapan jalan ni. Tengok dia mengonah, seleko ni agak tajam. Inilah jalannya ya. Kiri kanan ni dipenuhi dengan durian, dusun durian. Dusun durian ni cukup banyak, juga terkenal dusun durian. Sempang di hadapan 200 meter. Dia tulis di hadapan itu adalah Bakri, Muar dan juga Parit Usup. Parit Usup kita belok ke kanan lah untuk Pekan Parit Usup. Memandangkan pagi tadi hujan lebat, ada kawasan air yang bertakung. Itu terdapat Bukit Muar yang diseliputi kabus, tempat Mak selalu hiking. Jalan Parit Usup tu 12 km, tetapi jalan air manis ini Bukit Muar 11.7. Ini dah kita menyusuri jalan Bukit Muar ke Air Manis dan tembus ke Jalan Bakri, balik terus ke Naning. Di hadapan itu tu ada kebun-kebun pisang, tempat Mak selalu hiking lah. Di atas tu adalah Bukit Muar. Kita bergerak ke depan terus. Ini dia jalannya. Jalannya agak cantik lah. Ini tempat ni dia tempat laluan yang Mak masuk untuk ke hiking. Nampaknya ada kenderaan-kenderaan yang melalui jalan ni. Apapun kita akan pastikan aspek keselamatan tu paling utamakan dalam apa juga keadaan. Kita kena pentingkan. Dan sepanjang Mak nak ceritalah, itu hari Mak pergi ke jalan pada sebelum ke Pagoh, ya Allah, jam melekat. Jam melekat. Kita boleh melihat kepada waist kita lah, kalau talian tu merah, memang kawasan tu jam. Dan kalau kita tengok jam tu kadang-kadang punca daripada kita juga dari segi traffic light. Banyak traffic light yang rosak traffic light tu banyak sangat. Di hadapan ni ada perkuburan Islam Bukit Cempedak, ada tulis lah. Dan di hadapan tu terdapat kilang Greencon. Greencon ni adalah merupakan kilang yang membuat batu untuk buat rumah. Di Greencon ni boleh dikatakan satu konsep batu yang orang kata tu mesra alam mesra alam. Ni dia. Dan sambung baliklah Mak nak cerita seperti yang Mak cakap dengan you all tadi tu, bagaimana jam tu adalah sikap daripada kita sendirilah. Selain daripada berlakunya kemalangan, baiki jalan, traffic rosak, dan sikap pemandu itu sendiri juga menyumbang kepada aliran trafik itu menjadi slow, kerana yang sibuk main handphone lain, yang sibuk buka video, yang lain yang sibuk kerana anak dalam kereta lain.
macam-macam yang dibuat di dalam kereta tu. So kita kena ambil pendekatan bahawa fokuskan kepada pemanduan yang berhemah itu adalah antara yang paling terbaik. Sebab mak perhatikan jugalah ada sikap-sikap pemandu yang potong queue, yang menggunakan lorong kecemasan. Itu semua benda-benda yang boleh menyumbang kepada kesukaran pergerakan kita jadi tidak lancar. Kalau hujan turun tu kita tidak boleh nak marah, kerana hujan itu memang kuasa Allah SWT telah turunkan hujan rahmat. Kita tabah ni kawasan-kawasan ni dipenuhi pula dengan sawit, dan kita tahu Malaysia merupakan antara pengeluaran sawit yang juga terbesar di dunia, minyak-minyak sawit. Okey, kena berhati, kita selekor ni sangat tajam. Kita tengok sangat tajam selekor ni. Kena berhati-hati dik, memandu dalam keadaan yang kata berhemah tu antara yang terbaik. So muncullah kereta ni ada airbag. Kalau berlaku sesuatu accident, minta dijauhkanlah. Itu yang paling. Selain pada doa perjalanan tu, kita panjangkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa selamatkanlah perjalananku ya Allah sampai ke satu destinasi yang aku tuju, kerana engkau lebih mengetahui segala-galanya. Okey, kita dah pun sampai ke kawasan Air Manis, dan jalan ni agak menaiki bukit sedikit lah. Kalau kita nak kayu bersihkan ni mau-mau jenuh juga ni. Dan muncullah mak air ni memandu kereta. Kalau naik basikal mau tak cukup nafas dibuatnya. Jalan ni mak kata kereta lalu tu ada, tetapi kenderaan yang lalu lalang ni tidak tak sebanyak mana. Maksudnya sedikit. So kita memandu tu dalam keadaan yang selesa. Cuma keadaan jalan ni agak licin. Kalau tayar kita agak botak, itu bahaya. Kalau tayar kita ni pun kena tengok juga. Jangan kata kalau tayar kita botak ni kita tak boleh lah nak memandu jalan jauh. Kalau jalan dekat tu insya-Allah boleh lah. Kalau jalan jauh ni pergeseran tayar getah kepada jalan ni makin lama makin mengakis. So itu kita kena ambil kira. Perjalanan jauh ni jangan main. Kita kena tengok dari segi faktor enjin kereta kita, minyak hitam kita, air cukup ke tak cukup ke macam mana. Itu yang paling penting. Sebelum kita nak bergerak tu, kita pastikan kesemuanya dalam keadaan yang benar-benar teratur dan selamat. Okey, ini kawasan ni dipenuhi dengan jerat Cina sebelah kanan mak ni, dan di bawah selekor tu terdapat juga kilang perabot. Nak dimaklumkan dah bahawa kawasan-kawasan Bakri ni bakal menjadi terdapat juga banyak-banyak bunga sakura di sepanjang kilang ni lah. Ni kilang ni apa nama ni wallahu a'lam. AX Furniture di sebelah kiri mak ni tu ternampak juga kilang sawit. Tu ada Nova Talent di hadapan tu. Nova Talent yang terseragam indah tu adalah kilang perabot juga. Dan kita sambung kepada cerita mak tadi bahawa yang mak nak nyatakan bahawa Bakri ni merupakan bakal menjadi pusat perabot yang terbesar di rantau Asia, dan bakal juga akan mendominasikan impian untuk menjadi bandar perabot yang terbesar di dunia. Bandar perabot tu terdapat, kalau di Paguh kita ada bandar universiti, dan di Bakri ni akan wujud lagi satu pasarana, iaitu bandar perabot yang terbesar insya-Allah di dunia, yang di mana yang telah dipecah tanahkan oleh mantan Perdana Menteri Amat Muhammad Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Okey, mak pun dah nak sampai ke sempang jalan besar, jalan utama, iaitu jalan Bakri. Mak akan belok ke kiri, mak nak shootkan bandar perabot. Okey, ni kita belok ke kiri untuk pergi ke Pekan Bakri. Okey, teruskan perjalanan dengan keadaan yang benar-benar berhati-hati. Okey, inilah dia. Okey, di hadapan tu adalah merupakan kilang ayam. Kilang ayam Leong Hub Holding. Dan di sebelah kiri mak ni yang terdapat ada kereta kancil tepi jalan tu merupakan Lombong Ikan Toman. Yang ini yang you nampak tu Leong Hub Holding. Okey,
kilang peternakan ayam lah. Jalan Bakri ni agak seribut sedikit, berbeza daripada jalan tadi. Mula kenderaan mula banyak kan, sebab dia jalan utama yang menuju ke Parit Sulong dan juga ke Yong Ping, terus ke Johor Bahru. Okey, Mak dah sampai juga berhampiran dengan seperti mana yang Mak sebut tadi, adalah bandar perabot yang terbesar, bakal menjadi bandar perabot. Okey, di sebelah kiri kanan Mak ni, ini merupakan bandar perabot yang bakal dibangunkan dan sekarang dalam proses pembangunan. Okey, nanti Mak akan berhenti, Mak akan tunjukkan bagaimana seluas mana you all saksikan. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey, inilah dia bandar perabot yang bakal dibangunkan dan dalam proses pembangunan. Seluas inilah yang dapat anda saksikan, dan dia berhadapan dekat dengan jalan besar, jalan utama ni, Jalan Bakri lah. Kena tengok luas bandar perabot yang bakal dibangunkan, dan jalan aspal telah pun sedia. Mak tengok ada beberapa buah bangunan di hujung sana. Terdapat juga traffic light yang telah pun didirikan. Ini dia bandar perabot yang bakal dibangunkan. Ini merupakan kawasan perindustrian Bakri lah. Di hadapan ni kawasan perindustrian Bakri. Ni dia. Nampaklah bumbung kereta Mak tu. Di sebelah sana pun telah pun dibangunkan beberapa kilang. Sebab sebenarnya Malaysia merupakan antara pengeksport, boleh dikatakan terbesar juga perabot ke negara-negara OIC. Itu dia. Dan di ujung sana terdapat Bukit Bukau, di mana tanaman sawit merupakan antara tanaman yang orang kata menjadi keutamaan di kawasan Bakri ni lah. Itu dia. Ini dia sepanjangnya Jalan Bakri. Itu adalah papan tanda yang kontraktor yang membina tu di bahagian sana. Keadaan ni gerimis sebenarnya. Ni Jalan Bakri, nampak sibuk. Agak sibuk Jalan Bakri ni. Inilah dia sebahagiannya pasarana-pasarana yang akan dibangunkan, yang kita akan dapat nikmati bersamalah untuk generasi-generasi yang akan datang. Sebab di hujung sana tu pun keadaan mendung, dan Bukit Bukau terdapat juga. Sebenarnya untuk makluman, kawasan ni dulu Mak pernah masuk dan banyak terdapat lopak-lopak, parit-parit, lombong-lombong, tasik-tasik dalam, tapi semua telah dikambus, telah diratakan dan menjadi tanah rata. Untuk kerana projek yang dirancangkan ini mungkin menjadi satu kenyataan dan menjadi satu sumber pekerjaan bagi warga setempat lah, insya-Allah di masa akan datang. Ini Jalan Bakri ni memang tak dinafikan lah, kenderaan yang lalu lalang ni terlampau sibuk. Kalau kita lihat tu ditulis Mukim Bakri tu, ni dia jalannya. Di bawah tu dulu kawasan tu pernah menjadi satu lipatan sejarah. Banjir besar berlaku di bahagian bawah beberapa tahun yang lepas, tapi namun telah pun diambil pendekatan, diubah sesuai agar banjir itu tidak akan berulang kembali lah. Okey, itu dia kilang yang Mak katakan. Inilah dia sebahagiannya. Okey, jumpa selepas ini. Okey, ini jalan terus untuk menuju ke Bukit Naning. Daripada Jalan Bakri tadi nak menembus ke Bukit Naning, kita lalu jalan ini jugalah Jalan Bakri, dan Mak berada di selekor kilometer 19, di mana kawasan ini juga merupakan kawasan yang satu ketika dulu merupakan kawasan yang kerap dijumpai bom-bom Perang Dunia Kedua ya. Kiri kanan ni lah, dan beberapa kali pekerja ladang menjumpai bom tangan yang tidak meletus dan telah pun dimusnahkan oleh unit pemusnah bom
inilah kawasan-kawasannya, dan kawasan ini memang merupakan kawasan Perang Dunia Kedua lah. Tapi alhamdulillah kita dah pun merdeka. Sekarang Seleko ni mak masuk ke Batu 13. Batu 13 ni dah memasuki era Tanah Gambut lah. Kawasan Tanah Gambut ni sawit merupakan merupakan pengeluaran utamalah di kawasan lain selain daripada Nenah di hadapan nanti di Batu 16. Ni Batu 13. Inilah dia, dan kawasan ini juga dulu terdapat satu kemah Batu 13, tapi sekarang tidak beroperasi, zaman-zaman PLKN dulu. So kita terus menuju ke hadapan, terdapat satu kilang. Ni ada perkampungan kecil lah, Kampung Kenangan Batu 13 di kiri kanan mak ni. Okey. Apa tu, di dalam ni juga ada penanaman nenas Perbadanan Kemajuan Negeri Johor, PPNJ tu. Di dalam tadi tu. Kemudian di depan tu ada kilang kayu KD Wood, tetapi telah diambil alih oleh lain syarikat, dan apa nama kilang yang terbaru ni mak tak tahu. So ada nursery bunga juga di kawasan ini. Ini dia jembatan. Jembatan ni dinamakan Jembatan Sarang Buaya. Jembatan Sarang Buaya terdapat di Batu 13, dan terdapat juga pusat madrasah tahfiz akan dibuka di sebelah kilang kilang Prabot, Perkuburan Islam Batu 14. Batu 14 Perkuburan Islam. Dan kita dah memasuki era kiri kanan ni, dah nampak kampung. Kiri kanan ni kampung Batu 14. Kemudian di hadapan juga mak tu terdapat juga gerai buah-buahan, tapi tak diusahakan lagi dah. Sejak zaman-zaman PKP tu gerai buah-buahan tu tidak diusahakan lagi. Di sini ada nama kampung agak unik, Kampung Lobok Pusing. Mungkin dulu orang masuk tu berpusing-pusing. Itu dia. Ini dah masuk Batu 14 ke Batu 15. Okey, nanti insya-Allah mak akan buat satu. Di dalam ni ada satu tempat, Nanning Hill Resort. Dalam ni ada satu Nanning Hill Resort, 800 meter nak masuk ke dalam. Menarik, ada kolam renang. InsyaAllah satu hari nanti mak akan buat video kat dalam tu. Okey, ni dah sampai ke Batu 15. Ini adalah kawasan era Bukit Naning. Bukit Naning ni merupakan antara bukit yang ada dekat sini lah. Tapi tak setinggi mana lah. Nak hiking pun taklah tetapi sekolah tu terletak di atas bukit, Bukit Naning. Ni dia jalan terus ke rumah mak lah. Okey, hujan pun makin gerimis. Masjid besar, Masjid Jami', tempat selalu bersolat Jumaat. Okey, inilah dia Bukit Naning. Ada kedai roncit Saleh kat situ ya. Dia replika dia pun situ, nampak gambar nenas. Ini dia tu sekolah Bukit Naning di atas bukit tu ya. Okey, ini benar-benar mak berada di Bukit Naning. Ni dia Pondok Pulis Bukit Naning. Tu Pondok Pulis Bukit Naning, you nampak. Ni kedai yang selalu mak beli-belilah. Mak beli apa-apa kebutuhan barang-barang dapur sedikit. Ni klinik desa yang terdapat. Ni klinik desa mak tunjukkan. Klinik desa. Okey, ni dia dataran. Nampak dataran Bukit Naning. JFC ada kat situ, ayam goreng. Ni dia terus menuju ke Pait Sulong ni lah. Kampung Parizin ni pun mak kerap masuk, tempat memancing juga ada, tempat untuk kedai roncit pun ada. Hujan pun dah makin gerimis, mak pun dah menghampiri destinasi mak. Okeylah, itu sajalah konten mak ya. Berhati-hati di Hari Raya, utamakan aspek keselamatan. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang berbeza. Sambutlah salam manis, salam hormat dari mak, salam penuh kasih sayang, salam lebaran, salam Idul Fitri, tak kira di mana saja anda berada. Okey, jangan lupa like dan subscribe, itu adalah gratis. So, terima kasih. Thanks for watching, thanks for your support. Mak berdoakan you all sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. I love you all. Muah. Bye. Assalamualaikum.